Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Untuk video kali ini, Mindapedia akan membawakan sebuah kisah keberanian tentera Malaysia dalam misi menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di Somalia. Ia bunyinya agak pelik. Bagaimana negara sekecil Malaysia ini mampu menyelamatkan kuasa besar seperti Amerika? Tambahan pula, operasi ketenteraan ini juga telah diceritakan semula di dalam sebuah filem Hollywood yang terkenal, iaitu Black Hawk Down. Tetapi ia tidak menceritakan situasi sebenar di mana Angkatan Tentera Malaysia telah menyelamatkan tentera Amerika selepas helikopter mereka ditembak. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami. Follow kami di media sosial seperti yang tertera. Hampir 500,000 orang terkorban dalam pergelutan berdarah Somalia yang telah bermula lebih daripada 27 tahun dahulu. Selepas kekalahan dalam perang Ethiopia-Somalia akibat campur tangan Kesatuan Soviet dan Republik Cuba, rejim Somalia mengetatkan lagi dasar-dasar kukuh besi. Perang saudara tidak dapat dielakkan dan salah satu pertempuran yang diratapi Malaysia ialah pertempuran Mogadishu pada 1993. Di mana negara kehilangan Lance Corporal Mat Azlan Awang selepas kenderaan perang Epic Kondo yang dinaikinya telah ditembak oleh tentera pengganas Somalia. Pertempuran itu bukanlah satu pertempuran yang sangat gah berbanding pertempuran perang yang lain. Oleh kerana ia membabitkan nyawa pejuang tanah air kita, kisah ini wajar diangkat. Disebabkan kes pembunuhan ke atas tentera pengaman PBB dan orang awam, PBB meminta Amerika Syarikat untuk menghantar pasukan elit Delta Force dan Army Rangers. Pada 3 Oktober 1993, Amerika mendapat maklumat bahawa Aidid yang juga ketua bagi pejuang pemisah Somalia ketika itu akan bermesyuarat di sebuah bangunan 2 tingkat bersama orang bawahannya yang terletak di Bakara Market. Serentak dengan itu, pasukan Delta Force dan Army Rangers dihantar bersama helikopter AH-1 Cobra, UH-60 Black Hawk dan Little Bird. Delta Force ditugaskan untuk menyerbu bangunan untuk menangkap Aidid dan pengikutnya, manakala Army Rangers ditugaskan untuk mengawal keselamatan di luar bangunan. Amerika Syarikat terlalu memandang mudah operasi ini apabila menjangka ia dapat dilakukan dalam masa 30 minit bermula pada jam 3 petang waktu tempatan. Sikap memandang rendah ini akhirnya membawa bencana yang besar. Helikopter yang dihantar memulakan serangan ke arah bangunan itu dengan melancarkan peluru berpandu, menyebabkan penduduk mula menjadi panik. Dalam serbuan tersebut, seramai 24 orang berjaya ditahan, tetapi kelibat Aidid langsung tidak kelihatan. Orang bawahan Aidid yang berjaya ditahan dibawa keluar menggunakan truk. Disebabkan tahanan yang dibawa terlalu ramai, separuh daripada pasukan elit ini terpaksa berjalan kaki sambil mengawal keadaan. Tidak lama selepas serangan itu, penyokong Aidid bersama penduduk tempatan yang lengkap bersenjata melancarkan serangan balas. Mereka menyasarkan helikopter Black Hawk dan berjaya menembak helikopter pertama dengan roket RPG sehingga terhempas. Pemandu dan pembantu juruterbang helikopter itu mati dan serangan itu telah mencederakan 5 orang tentera dan tidak lama kemudian seorang darinya mati disebabkan kecederaan yang parah. Pasukan elit yang terselamat ketika helikopter itu terhempas pula malangnya telah dikepung oleh pengikut Aidid. Malam pasukan tentera Amerika berterusan apabila Black Hawk kedua juga telah terhempas selepas ditembak roket RPG semasa menuju ke tempat helikopter pertama terhempas, dan juruterbang tersebut ditawan oleh anggota militan. Pasukan elit yang lain telah diarahkan menyelamatkan rakan-rakan mereka yang cedera, tapi mereka telah menerima tembakan yang bertalu-talu menyebabkan perhubungan antara Army Rangers dan Delta Force terputus dan terpisah kepada beberapa kumpulan kecil. Kumpulan bantuan pasukan elit yang ditugaskan sampai di kawasan helikopter pertama terhempas, tetapi kemudiannya dikepung oleh kumpulan Aidid yang semakin ramai. Menjelang malam, seramai 90 pasukan elit tersebut terpaksa mempertahankan diri walaupun kekurangan peluru, dan tentera yang cedera semakin bertambah. Lebih memilihkan ada anggota tentera AS yang terbunuh telah diseret oleh penduduk tempatan di sepanjang Bakara Market. Keadaan yang semakin buruk menyebabkan Amerika terpaksa meminta bantuan pasukan pengaman Malaysia dan Pakistan. Tentera Malaysia ditugaskan untuk menyediakan kereta perisai kondo, manakala tentera Pakistan ditugaskan membawa kereta kebal. Pasukan Batalion Malaysia 1 ataupun Malbat 1 bersiap sedia untuk menyertai misi menyelamat selepas mendengar insiden tentera elit Amerika terperangkap semasa melakukan operasi.
Pegawai Pemerintah Malbat 1, Kolonel Abdul Latif telah memilih seramai 11 pegawai dan 102 anggota lain-lain pangkat untuk terlibat melakukan operasi dengan tentera Amerika dan Pakistan. Tentera Malaysia sangat bersemangat untuk menyertai operasi tersebut walaupun berdepan kemungkinan pulang menjadi mayat. Salah seorang anggota yang terlibat, Lieutenant Kamal, bertindak selaku ketua pelatun. Terpaksa memilih anggota yang perlu dibawanya kerana tidak semua anggota akan terlibat. Lieutenant Kamal pada mulanya hanya mahu membawa anggota yang bujang sahaja untuk mengikuti operasi tersebut. Tetapi anggota yang telah berkahwin membantah kerana berpendapat anggota bujang masih kurang berpengalaman. Konvoi operasi menyelamat ini dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu pertama, tim Charlie yang diarahkan menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. Pasukan kedua pula ialah tim Alpha yang ditugaskan untuk menyelamatkan anggota Rangers yang terkepung dan kru Black Hawk pertama yang terhempas. Manakala pasukan ketiga pula ialah tim Bravo yang merangkumi anggota Rangers. Mereka pula ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Mengikut perancangan operasi tersebut, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti tim Alpha, Charlie dan Bravo. Tetapi pada separuh jalan, tentera Pakistan terpaksa berpatah balik disebabkan tiada alat penglihatan malam. Jika tentera Pakistan ini berpatah balik, mereka telah berada di luar killing zone. Tentera Malaysia walaupun tidak mempunyai alat penglihatan malam, tetap meneruskan operasi tersebut. Ketiga-tiga konvoi ini berpecah mengikut kumpulan masing-masing selepas sampai di checkpoint yang dipanggil Strong Point 207 berdasarkan tugas yang diberikan. Tidak lama selepas itu, anggota konvoi Alpha telah diserang anggota kumpulan Aidid menyebabkan 2 buah kereta perisai rosak teruk dan mencederakan 5 orang anggota, termasuk seorang cedera parah yang kemudiannya dirawat oleh seorang anggota Rangers. Pada ketika itu, kereta kebal milik tentera Pakistan telah pun meninggalkan kawasan pertempuran. Walaupun menerima serangan yang bertali arus, tentera Malaysia meneruskan pergerakan ke lokasi anggota Rangers yang terperangkap. Sebaik sahaja sampai, anggota Rangers yang cedera dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang telah meninggal dunia diletak di atas kereta perisai. Kumpulan Alpha ini kemudian bergerak menuju ke lokasi helikopter terhempas untuk mengambil mayat kru helikopter yang telah meninggal. Konvoi Charlie pula terdiri daripada 3 pelatun yang diketuai Major Abdul Aziz Abdul Latif bergerak menuju ke lokasi helikopter kedua turut menerima serangan berterusan sehingga 3 anggota tentera cedera selepas keluar dari kereta perisai. Selepas itu, puak pemberontak menembak roket RPG ke arah kereta perisai sehingga menembusi pintu kiri menyebabkan seorang anggota cedera. Kemudian kereta perisai kedua turut menjadi sasaran apabila roket menembusi cermin hadapan dan membunuh pembandu Private Mat Aznan dan mencederakan seorang lagi anggota. Komander Malbat 1 kemudian menghubungi Major Abdul Aziz dan diarahkan berundur, tetapi ditolak memandangkan tentera Amerika masih terperangkap di lokasi helikopter terhempas. Major Abdul Aziz kemudian mengarahkan pelatun 1 bergerak terus ke hadapan bagi menggantikan pelatun 2 yang hanya tinggal 2 kereta perisai yang masih elok. Akhirnya, selepas menerima serangan yang berterusan, Major Abdul Aziz menghubungi Kapten Zawawi bagi membincangkan pelan berundur bersama Ketua Company Rangers, Kapten Whitestone. Mereka membuat perancangan berundur selepas mendapat maklumat bahawa ada sebuah kereta perisai milik negara pengaman lain 1000 meter dari tempat mereka berlindung. Anggota dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu anggota Rangers berada di hadapan, anggota Rangers yang cedera dan Malbat 1 berada di tengah dan di belakang anggota Rangers lain. Semasa proses pengunduran itu, kumpulan mereka sekali lagi diserang dan terpaksa bertahan selama sejam sebelum kumpulan pelatun 3 Company A datang membantu. Konvoi itu berjaya sampai ke Stadium Mogadishu, iaitu kem tentera Pakistan menjelang subuh. Di pihak tentera Malaysia, hanya seorang tentera saja yang meninggal, iaitu Private Mat Aznan bin Awang, manakala 9 orang lagi cedera. Manakala bagi pihak Amerika pula, seramai 18 orang tentera elit mereka terkorban semasa pertempuran tersebut dan mencederakan 84 orang. Walaupun tiada rekod rasmi jumlah puak militan dan penduduk awam Somalia yang mati dalam pertempuran itu, dijangka beratus-ratus nyawa telah melayang. Pertempuran yang memakan masa hingga 17 jam ini menjadi pertempuran yang memalukan bagi pihak Amerika Syarikat selepas Perang Vietnam. Hinggakan Presiden Clinton mengarahkan tentera mereka berundur dari Somalia. Apa yang berlaku semasa Perang Vietnam nampaknya masih tidak menjadi pengajaran buat Amerika apabila memandang rendah ancaman puak militan ini.
Selepas insiden pertempuran itu, Pejabat Mat Aznan yang terkorban telah dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa serta dinaikkan pangkat kepada Korporal. Meja Abdul Aziz pula dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani bersama dengan anggota lain yang terlibat dalam operasi tersebut. Cukup membanggakan apabila buat kali pertama salah seorang pegawai ATM dipilih menjadi Force Commander UNOSOM II, iaitu Jeneral Abu Samar. Ini selepas PBB melihat keupayaan dan keberanian tentera Malaysia ketika dalam pertempuran tersebut. Hanya pada tahun 2013, iaitu 20 tahun selepas insiden pertempuran yang merangkut banyak nyawa itu, barulah Amerika mengiktiraf sumbangan besar Malaysia apabila pemangku penolong setiausaha negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat, Tom Kelly, secara rasmi mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan ATM khususnya. Begitulah kisah yang membuktikan tentera Malaysia sangat berani dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka. Dan dalam peristiwa Black Hawk Down ini, tentera Malaysia menjadi wira penyelamat bagi tentera Amerika Syarikat daripada terus dibedil dalam operasi Mogadishu ini. Kita perlu berbangga dengan sumbangan dan bakti mereka, dan jasa mereka akan dikenang sampai bila-bila. Terima kasih dan jumpa lagi.